السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat lah. Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang saya tanda muka surat 24, baris yang ke-16. Baris ke-16, daripada harus menanggung Quran. Di situ nampak tak? Daripada atas baris ke-16, daripada harus menanggung Quran. Dapat tu yang ada kitab di tengah tu. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid darain. Kata pengarang, Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi, daripada harus menanggung Quran serta mata benda bagi orang yang junub apabila ia qasadkan keduanya, yakni menanggung akan mushaf dan mata benda. Iskal atas haramnya membaca orang junub akan Quran serta kasadnya zikir atau harus. Begini tuan-tuan, kita dah bincang sebelum ni, kalau dalam contoh raga, dalam raga tu ada Al-Quran dan ada barang lain lah, ada buku ke, ada kotak pensil ke, ada jam ke. Bila kita angkat bakui tu dengan niat nak mengangkat Quran dan barang-barang yang ada dalam tu, sekalipun kita tak ada uduk boleh, ataupun kita dalam keadaan berjunub, kita berhadas besar boleh, selagi mana niat itu untuk mengangkat barang dan Al-Quran sekali dalam bakui tu. Tapi kalau niat untuk mengangkat barang saja pun boleh. Yang tak boleh ni, niat dia semata-mata nak angkat Al-Quran, tak boleh lah. Dia angkat bakui tu, niat dia semata-mata nak angkat Al-Quran. Dah ada barang lain tu, dia angkat sekali je lah. Itu tak boleh, haram. Jadi bila dia angkat bakui tu, yang ada Al-Quran dan ada barang-barang, dia niat nak angkat semua, kita dah sebut itulah pandangan yang kuat, pandangan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Jadi boleh angkat barang tu. Boleh angkat bakui tu. Quran tak boleh pegang, tapi bakui itu boleh pegang. Kita pegang bakui itu je. Baik. Ada pun orang, setengah orang bila dia tak ada uduk, dia pegang Quran, dia lapik dengan kain. Itu tak boleh tuan-tuan. Ada orang kan, dia buat, dia ambil kain, dia lapik masa dia tak ada uduk. Itu tak boleh, haram hukum dia. Sama je, sama ada dia lapik ke tak lapik, memang tak boleh. Dia berjunub, dia tak ada uduk, dia ambil kain, dia lapik, tak boleh. Dan kita dah sebut sebelum ni, hatta kulit Al-Quran tu pun tak boleh digunakan. Kalau kita guna, katakan Quran yang ada ni, kulit dia tertanggai, kita ambil kulit dia tu, kita guna untuk kulit buku, kulit tu pun tak boleh sentuh, selagi mana kulit itu dinamakan kulit Al-Quran. Melainkan kita dah ubah rupa dia sampai orang tak perasan itu kulit Quran, baru boleh sentuh. Dan juga kita sebut sebelum ni, kalau tuan-tuan ingatlah, dalam awal bulan hari tu, kalau ada orang kepilkan Quran dengan buku biasa, Al-Quran dia gam dengan buku biasa, belah buku biasa tu boleh sentuh, tapi tak diangkat lah, sentuh saja boleh.
Dan belah Al-Quran tak boleh sentuh, dia masih lagi Al-Quran. Baik, bolehlah. Kemudian jadi disebut di sini, kalau bakui, soalan dia, kalau dalam bakui itu, dalam bekas lah, bakui lah senang kata, adalah Quran dan barang, kita boleh angkat semua, dengan niat angkat semua. Sekarang ni dia runsingnya adalah, kalau orang tu berjunuk ni maksudnya hadas besar, keluar mani dan sebagainya, bersetubuh, hadas besar. Orang yang berjunuk ni tak boleh baca Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran. Syai'an minha, Nabi sebut tak boleh baca Al-Quran kecuali dengan niat zikir. Zikir itu pun yang biasa kita baca. Contoh, kalau sebelum tidur kita berjunuk, sebelum tidur, pertama sunat kita ambil wuduk, ialah nak mandi malam-malam tuan-tuan, sejuk kan. Kalau tuan-tuan boleh bangun malam mandi tuan-tuan, baguslah, tidur dalam keadaan bersih. Siapa yang tidur dalam keadaan bersih dan berwuduk, malaikat doakan bagi dia sampai pagi. Saya bagi malaikat doa untuk dia, siapa tidur dalam keadaan berwuduk dan bersuci lah. Tapi kalau kita dah berjunuk, tak kira lah, bersama isteri dan sebagainya, jadi yang bagusnya mandilah. Tapi bukan senang nak mandi malam-malam tu. Tapi sunat ambil wuduk, meringankan tu. Sunat ambil wuduk, pertama pergi cuci dulu, cuci kesan-kesan dia apa semua, ambil wuduk. Sunat ambil wuduk, nah, kemudian baru tidur. Kemudian masa tidur tu kita berjunuk, betul tak? Kita berjunuk. Orang junuk mana boleh baca Al-Quran? Kalau orang haid ni dia ada khilaf lagi. Orang haid kan, orang perempuan yang haid dia ada khilaf, perbahasan ulama panjang. Tapi mazhab kita tak boleh lah. Tapi junub ni boleh katakan memang tak boleh lah baca Quran, kena mandi dulu. Kalau orang haid tak apalah, pasal orang haid dia mandi pun dia tak hilang haid dia. Orang haid ni selagi mana tak habis haid nifas, selagi mana tak habis haid dia tu, selagi itulah dia tak boleh mengaji. Itu yang ada ulama kata boleh, perbahasan orang haid lah. Tapi orang junub ni, dia kalau dia mandi dia boleh lah baca, betul tak? Dia mandi boleh lah baca. Orang haid kalau mandi wajib pun, haid dia tak berhenti lagi, mandi dia tu tak jadi, betul tak? Haid dia ada lagi. Jadi masa nak tidur tu, kita ni sunat, kita tahu benda biasa yang kita baca lah, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi dan 3 kul. Tuan-tuan baca dengan niat zikir boleh, tapi niat zikir lah, bukan niat Quran. Sebab kita takut kena ada gangguan, tuan-tuan, ada gangguan dan sebagainya, atau orang tak sihir ke. Kalau malam tu kita baca ayat kursi, mudah-mudahan sihir tu tak kena. Malah kalau ikut sebahagiannya, siapa baca ayat kursi, perompak pun tak masuk dalam rumah dia, masuk pun tak dapat. Jadi jangan kita tidur saja. Banyak orang kadang-kadang masa dia tidur, dia berangan, dia tidur dengan angan-angan dia, dan dia tak baca apa pun tuan-tuan. Rugilah. Kita ni biar sekurang-kurangnya kita letak atas kepala tu, biar ayat kursi lah, Fatihah, ayat kursi dan 3 kul tu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu yang paling kurang lah. Kalau rajin sikit, tuan-tuan tambah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 sebelum tidur. Terutama orang yang rasa hidup dia tak cukup, rezeki tak cukup, ni rahsia dia. Jangan tinggalkan lah tuan-tuan. Biasanya saya sebut ni, saya buat lah tuan-tuan. Cuma kadang-kadang terlelap tu nak buat macam mana. Biasanya saya buat lah. Sebab anak Nabi nama dia Fatimah dengan Sayyidina Ali, menantu Nabi, rezeki tak cukup, payah. Jadi dia pun nak hamba senang buat kerja kan, pembantu rumah lah. Nabi tak bagi, sebab Nabi nak anak dan menantu dia hidup zuhud, supaya tak kurang nanti di akhirat. Maka Nabi ajak, daripada dapat pembantu rumah, baca yang ni, Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan hidup kita. Allah Ta'ala tampung mana yang kurang, iaitu sebelum tidur. Itulah tuan-tuan. Dan tuan-tuan baca hak tadi tu, tuan-tuan bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Boleh tuan-tuan mengucap ke. Ada lagi doa tidur panjang tuan-tuan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, panjang tuan. Saya nak cerita tu, bahas, cari jadi tajuk lain pula. Jadi tuan-tuan, kita boleh baca yang tu walaupun dalam junub, tapi niat zikir. Niat zikir. Dan tuan-tuan tak boleh baca lain benda tu. Tak, yang tu biasa dah. Tiba-tiba tuan-tuan tengah berjunub nak baca Al-Baqarah pula. Pasal pun nak baca Al-Baqarah tengah junub. Ataupun tiba-tiba nak baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, tak boleh lah tuan-tuan. Saya niat zikir. Baca Tabarakalladzi bukan niat zikir dah.
Yang niat zikir ni kita panggil, yang kita baca ni untuk perlindungan, betul tak? Fatihah 3 kul dengan ayat kursi ni boleh niat zikir. Tetapi kalau dah baca surah Al-Mulk tu tuan-tuan, niat zikir tak boleh. Itu memang haram lah tuan-tuan. Bukan niat zikir, itu memang niat baca lah tuan-tuan. Niat zikir ni untuk perlindungan. Jadi dalam keadaan junub jangan tak baca apa masa tidur. Siapa baca ayat kursi, syaitan takkan dekat dengan dia daripada malam sampailah ke siang. Kalau tuan-tuan pergi rumah yang hantu kuat, biasanya rumah kalau tinggal 4 bulan hantu duduk lah. Biasanya begitulah jin begitu. Kalau tuan-tuan buat rumah tuan-tuan duduk, dia tak duduk. Kecuali kalau ada orang hantar, boleh jadilah orang hantar, orang sihir ke apa ke. Tapi biasanya tuan-tuan buat rumah, tuan-tuan duduk, dia tak duduk lah. Kalau dia duduk pun, dia duduk atas siling, dia tak kacau lah. Jin bagus punya jin lah tuan-tuan. Tapi kalau 4 bulan tuan-tuan biar, biasanya dia datang duduk biasanya. Kalau jin tu kuat sangat, tak mau pergi, dah buat macam-macam, dia kacau, tuan-tuan, antara cara dia, cara ni saya ajar lah, kalau tuan-tuan larat lah, tak kira lah rumah anak ke, rumah menantu ke, rumah kita ke, kalau kuat sangat gangguan tu, tuan-tuan baca ayat kursi 100 kali. Ada orang pernah buat, teruk sangat gangguan, dia buat itulah 100 kali. Dia duduk tengah rumah, dia baca, ambil tasbih 100 kali dia baca. Malam tu dia mimpi nampak satu lembaga yang sangat besar, warna hitam, dan dia ambil pisau, dia bunuh lembaga tu. Sejak pada tu tidak ada lagi gangguan. Boleh lah. Jadi itu antara ayat-ayat. Ayat kursi ni tuan-tuan, yang ajak kita siapa? Yang ajak kita tu syaitan yang ajak tuan-tuan. Yang ajak suruh baca ayat kursi ni syaitan. Syaitan yang ajak. Syaitan yang ajak. Sebab syaitan yang bagi tahu baca ayat kursi ni, syaitan. Bila sebut syaitan ni, maksud dia jin yang jahat. Jin yang jahat tu syaitan lah. Jin ada yang baik, jin Islam. Jin ada yang kafir, ada jin agama Hindu, ada jin agama Islam, ada jin, macam-macam jin ada tuan-tuan. Tapi bila sebut syaitan ni, jin yang jahat. Sama juga orang kalau jahat pun syaitan jugalah kita panggil tuan-tuan, jahat sungguh lah. Quran sebut minal jinnati wan nas. Syaitan ni di kalangan manusia ada, di kalangan jin pun ada. Jadi syaitan, bila manusia kalau jahat sangat ni, kita panggil syaitan. Oh, jahat sungguh. Sama jin ni kalau jahat sangat, kita panggil dia syaitan. Syaitan ni maksudnya jin yang jahat. Jahat sungguh macam tu. Jahat sangat. Kalau kita ada orang yang bunuh orang lah, rogol orang lah, rompak, kita panggil dia ni bukan orang, syaitan. Memang betul syaitan jahat. Dan jin pun sama, bila sebut syaitan tu jahat sungguh. Jadi yang ajak ayat kursi ni adalah jin yang ajak. Ini pada zaman Nabi SAW kan, iaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia jaga harta zakat, kurma zakat. Malam-malam ada orang mai curi. Rupanya yang curi ni bukan orang, jin yang curi. Jin curi. Dia curi tuan-tuan, jahatlah jin ni. Hadis ni sahih tuan-tuan. Maka Abu Hurairah tangkap dia. Ada sebagai riwayat kata dia menjelma macam orang lah. Muka orang tapi tangan dia tangan anjing. Dia menjelma tapi tak sempurna. Seram lah tuan-tuan. Kita kalau jumpa orang malam-malam tangan anjing, kita lari dululah tuan-tuan. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, sahabat Nabi ni tak takut jin ni. Tak takut. Orang yang betul-betul beriman pada Allah dan Rasul, dia tak takut dengan jin. Pasal jin, inna kayda syaitani kana dha'ifah. Quran sebut syaitan ni jahat, jin yang jahat ni tipu daya dia lemah. Tapi masalah kita ni, baru dia goyang sikit, kita baru hantu tu bunyi sikit, kita mula terbabas masuk parit dah tuan-tuan. Hantu tu baru bunyi sikit je pun. Bukan dia ada apa pun, dia lemah. Quran sebut tipu daya syaitan ni lemah. Tapi kita ni telah dikalahkan oleh perasaan kita. Dah dia sebab tu tuan-tuan jangan takut. Bila ada gangguan jangan takut. Ini saya sebut tuan-tuan, jangan takut. Saya pun pernah kena ganggu tuan-tuan. Bicara dia jangan takut, itu je. Ubat dia jangan takut ya. Dan jangan cakap besar lah. Cakap besar memang tuan-tuan dah teruk. Dengan binatang pun tak boleh cakap besar. Cakap besar ni semua tak boleh. Siapa cakap besar dengan ulang sawah, lagi ulang sawah masuk rumah nanti. Siapa cakap besar dengan buaya, terbalik sampai nanti. Cakap besar ni tak ada siapa boleh cakap besar. Tak ada makhluk yang boleh cakap besar. Siapa cakap besar memang cari penyakit. Baik, jadi tuan-tuan,
Sayyidina Abu Hurairah ni ditangkap jin tu. Walaupun rupa dia menakutkan macam orang, tapi tangan anjing. Pelik lah tuan-tuan, dia menjelma tapi tak sempurna. Bila Abu Hurairah kata aku nak bawa hang jumpa Nabi, dia takut. Dia takut. Syaitan yang takut, bukan Sayyidina Abu Hurairah yang takut. Sahabat Nabi tak takut. Dia merayu, tolonglah lepas. Sayyidina Abu Hurairah pun lepas. Kemudian Nabi, esoknya Abu Hurairah radhiyallahu an bagi tahu kat Nabi, semalam ada orang mai curi. Nabi tahu yang mai tu setan, Nabi tahu. Syaitan. Nabi kata apa? Malam ni dia mai lagi, dia tipu. Orang syaitan punya perangai, dia menipu, kuat menipu. Jadi malam tu curi lagi. Mai lagi curi. Kita tuan-tuan kalau lah tahu malam ni mai, kita tak jaga dah, takut. Tapi saya nak Abu Hurairah tunggu, Nabi kata malam ni dia mai lagi menipu. Sungguh tuan-tuan, malam tu syaitan yang sama mai lagi curi. Dengan rupa orang, tangan anjingnya mai curi. Abu Hurairah tangkap lagi dia. Kata pasal apa curi semalam, kata janji tak mau mai. Dia merayu lagi, tolonglah. Nampak? Syaitan yang takut. Merayu kat Sayyidina Abu Hurairah, tolonglah lepaskan dia. Dia susah lah, apalah macam-macam lah. Dia tak mai dah esok, dia kata. Sayyidina Abu Hurairah ni kesian tengok ni. Tuan-tuan tengok, berani tak berani sahabat Nabi ni, sampai kesian tengok hantu tu. Kita ni takut sampai hantu kesian tengok kita tuan-tuan. Takut sampai terkencing dan seluar, hantu kesian tengok kita. Satu balik tuan-tuan. Patutnya kita yang kena bagi hantu tu takut. Abu Hurairah tengok kesian dia, merayu-rayu. Abu Hurairah lepas lagi, tak apalah, bagi can lah kat dia. Esok pagi Abu Hurairah radhiyallahu an bagi tahu kat Nabi, betul kata Nabi, mamat ni datang lagi semalam, syaitan ni mai lagi. Nabi kata malam ni dia mai lagi, dia ni nipu, mai lagi. Malam ketiga mai sungguh, memang penipu sungguh. Dia buat apalah dengan gandum, dengan kurma tu. Jadi dia mai lagi curi. Abu Hurairah tangkap. Abu Hurairah kata kali ni tak bagi can lah. Cakap banyak tak ada. Hang akan ku bawa jumpa Nabi SAW. Dia takut sungguh syaitan ni. Tuan-tuan ingat bila sebut syaitan ni, jin yang jahat sejahat-jahatnya. Itu yang dapat syaitan tu. Dia takut sangat-sangat. Sebab Abu Hurairah nak pegang dia, tangkap dia, bawa dekat Nabi SAW. Takut. Disebabkan dia takut sangat ni, takut sangat-sangat ni, maka dia kata macam ni lah, tolonglah lepas aku kata. Kalau hang lepas aku bagi hang satu tahu rahsia. Hang baca ayat ni, syaitan takkan dekat daripada malam sampai pagi. Baca pagi, syaitan takkan dekat daripada pagi sampai ke petang. Maka syaitan yang ajak, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Syaitan ajak. Maka esok habis-habislah. Sampai apa? Wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Esoknya Sayyidina Abu Hurairah bagi tahu kat Nabi, Nabi kata sadaqa, betul dia kata. Sedangkan dia tu penipu, syaitan ni penipu besar. Tapi disebabkan takut sangat, dia bagi tahu rahsia dia. Jadi tuan-tuan, walaupun berjunub, jangan lupa baca ayat kursi. Soalan dia nak tanya di sini, pasal apa baca Quran ni kalau niat zikir tak apa, tapi kalau niat zikir dengan baca Quran haram, tak boleh. Tuan-tuan baca ayat kursi niat zikir, tuan-tuan dapat pahala zikir. Tuan-tuan tak boleh niat baca Quran dan niat zikir, haram sebab berjunub. Tapi kenapa bila angkat barang dalam bakui, bila kita niat nak angkat semua boleh, betul tak? Yang tak bolehnya bila kita niat semata-mata angkat Quran baru tak boleh. Dia muskil. Tuan-tuan faham kot tu soalan dia? Nah, faham? Nah. Soalan dia, kenapa Quran kalau kita baca dengan niat zikir boleh, tapi kalau kita baca Quran dengan niat zikir dan baca Al-Quran haram, tak boleh. Sebab bila baca Quran satu huruf 10 pahala kan. Niat zikir tak dapat ada pahala macam tu. Tapi bila bawa barang dalam bekas boleh pula. Bila kita niat nak angkat ke semuanya, angkat barang dan benda lain boleh pula. Kenapa Quran tak boleh diniatkan zikir dan baca Al-Quran? Itu soalan dia. Kemudian tuan-tuan, kita tengok apa jawapan dia. Baik. Kemudian, maka dijawabnya, tiada iskal pada yang demikian itu, kerana pada masalah kita di sini
haram, maka patut padanya mengikut bersalahan pada Al-Quran di sana kerana bacaan. Bukan haram hingga dapat mengikut. Iyalah, haram baca ni pasal baca. Ini baca lain, baca Al-Quran lain. Yang sana tadi itu hanya mengikut dari segi benda. Tidak, kita angkat bakui, kebetulan dalam bakui itu ada Quran dan barang lain, jadi boleh angkat dia mengikut nama dia. Disebabkan kita nak angkat bakui dengan angkat benda lain, tak apalah angkat Quran. Dalam yang ni tak boleh. Yang ni bukan mengikut. Ini memang dalam hadis Nabi sebut je lah, tak boleh baca. Dalam hadis Nabi sebut tak boleh baca Quran. La yaqra'u syai'an junuban. Orang junub la yaqra'u junubun. Orang yang junub tak boleh baca syai'an minal Quran, sikit pun daripada Quran. Baca dengan angkat bukan benda yang sama. Itu dia. Baca Quran tak boleh baca bagi orang yang junub, kecuali sebahagian saja dengan niat zikir. Yang saya kata ayat kursi, Fatihah, 3 kul boleh lah. Kemudian tuan-tuan, Su'ila radhiyallahu anhu, kita tengok lagi, apa had mata benda yang harus menanggung mashaf yang dapat mengikut itu? Maka dijawabnya, maka yang dikendaki dengan mata benda itu barang yang elok pada huruf dibuatkan mengikut mashaf itu. Maksud dia barang yang kita angkat Quran dalamnya tu, asalkan barang yang elok lah. Contohnya macam bakui, dalam tu ada Quran. Ataupun contohnya macam dulang, apa kita panggil, talam. Atas talam tu ada Quran, ada sirih, macam-macam. Benda yang elok, bukan benda yang tak elok lah. Apa saja benda yang elok pada huruf ni dalam pandangan manusia lah. Kemudian tuan-tuan, Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi pada ulama ni, jika di surat tafsir pada tepi mashaf, adakah hukumnya seperti mashaf? Maka haram menyentuh akan dia dan menanggung akan dia padahal ia berhadas, atau ada hukum seperti hukum tafsir dengan tafsirnya? Begini tuan-tuan, kalau tafsir itu tulisan dia lebih banyak daripada Al-Quran, boleh sentuh. Contohnya kita kan ada Quran tafsir kan, tafsir Quran tu, kalau huruf tafsir itu lebih banyak daripada huruf Al-Quran, boleh sentuh. Boleh sentuh. Ataupun perkataan lah, Quran ni perkataan dia ada 77,177 kot, macam tu lah kalau tak silap saya, 77,177 perkataan-perkataan itu. Huruf dia ada 100,000, 200,000 lebih, macam tu lah. Kalau huruf tafsir itu lebih banyak pada huruf Quran, maka boleh sentuh tafsir tu. Tapi boleh dikatakan tuan-tuan, semua kitab tafsir ni dia lebih banyak huruf dia banding Al-Quran. Boleh kata semua. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Al-Quran ini dia ringkas, padat dan tepat. Bila kita nak terjemah dalam bahasa Melayu ke, Portugal ke, bahasa Inggeris ke, dia perlu pada huraian. Jadi sebab tu kitab tafsir saya tak pernah jumpa lagi lah tuan-tuan. Kitab tafsir yang bahasa tafsir dia kurang pada Quran tak. Pasal Quran ni dia jami' manik nama dia. Jami' manik ni perkataan yang ringkas, tepat dan banyak makna. Bila kita nak terjemah, kita perlu pada huraian. Boleh lah. Jadi kitab tafsir ni tuan-tuan, kita tengok dia sebut apa. Maka dijawabnya adalah hukumnya dihukum seperti tafsir, yakni jika banyak huruf tafsirnya harus menyentuh atau menanggung orang hadas. Jika sedikit huruf tafsir daripada huruf mashaf maka haram. Kalau huruf tafsir itu lebih banyak daripada Al-Quran boleh, dan memang pun tidak ada tafsir yang kurang daripada Al-Quran. Tapi kalaulah huruf tafsir tu bahasa Melayu ke bahasa apa pun, huruf tu lebih kurang daripada Quran, haram. Tapi tak ada tuan-tuan, tak ada. Saya ingat saya memang tak ada lah huruf tafsir kurang pada Quran. Pendek kata, segala tafsir yang ada kat dunia ni kita boleh sentuh walaupun tak ada wudu. Cuma ada ulama kata kalau boleh kitab tafsir kita pegang, kita tak ada wudu, memanglah boleh pegang. Elakkan menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Kan ada huruf Quran kan, muka surat Al-Quran tu kan, kalau boleh jangan kita sentuh terus. Pasal kita tak ada wudu. Tapi mashaf tu kita boleh pegang, mashaf kita boleh pegang. Huruf tu janganlah kita sentuh, menurut sebagian ulama lah. Tak disebut oleh ulama yang lain. Kemudian mana ni,
Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi daripada tafsir Jalalain. Dia satu tafsir yang terkenal di Malaysia ni dan di Indonesia. Nama dia tafsir Jalalain. Ni terkenal tuan-tuan. Jalalain ni maksud dia tafsir dua jalal. Dia tambah ya nun tu pasal dua orang. Arab dia macam tu. Dia kalau dua dia tambah alif nun ataupun ya nun. Macam pen qalamun. Qalamun sebatang pen. Kalau dua batang pen, qalamani ataupun qalamaini, ditambah alif nun ya nun. Di belakang tu ada ya nun alif nun, maksud dia dua. Tafsir Jalalain maksud dia tafsir dua jalal. Penulis dia ada dua orang, kedua-duanya nama Jalal. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua adalah Jalaluddin Al-Mahalli, dua orang. Jadi tafsir Jalalain ni ada dua penulis dia, pengarang ni. Pasal apa sampai dua? Sebab pengarang yang pertama tak sempat nak habiskan, meninggal. Maka datang pengarang yang kedua, Jalaluddin juga Al-Mahalli, dia yang lengkapkan. Maka tafsir ini dikenal dengan tafsir Jalalain, tafsir dua jalal. Dan tafsir ini sangat terkenal di Malaysia dan di Nusantara lah tuan-tuan secara umumnya. Daripada tafsir Jalalain, adakah bersamaan huruf bagi huruf Quran ataupun Quran banyak atau lainnya? Dia tanya soalan, tafsir Jalalain ni dengan Al-Quran mana lagi banyak? Tafsir lebih banyak ke huruf Quran lebih banyak? Kalau huruf Quran lebih banyak, tafsir Jalalain kita tak boleh sentuh. Betul tuan-tuan? Kalau huruf tafsir itu lebih banyak daripada huruf Al-Quran dalam tafsir Jalalain tu, maka boleh sentuh. Macam tuan-tuan tengok kitab tafsir, bawah dia ada tafsir kan, Quran, betul bawah dia tafsir, Quran bawah dia tafsir. Kalau perkataan tafsir itu lebih banyak, boleh sentuh. Kalau perkataan Al-Quran lebih banyak pada tafsir, tak boleh sentuh. Sekarang ni soalan dia, Jalalain ni, tafsir Jalalain ni mana lebih banyak? Tafsir dia lebih banyak ataupun Quran dia lebih banyak? Kenapa dia tak tanya tafsir lain? Kita tafsir banyak. Contohnya tafsir Tabari. Kenapa tak tanya? Tafsir Tabari ni memang tak payah tanya tuan-tuan. Memang tafsir dia tersangat-sangat banyak berbanding Al-Quran. Jadi tafsir Tabari tak ada urut pun boleh sentuh. Pasal dia punya tafsir tu memang sangat banyak. Tafsir Ibnu Kathir. Kenapa tak tanya tafsir Ibnu Kathir? Tafsir Ibnu Kathir dia punya tafsir tu memang tersangat-sangat besar dan luas, berjilid-jilid. Jadi tafsir Ibnu Kathir boleh sentuh, tak ada masalah. Confirm dah dia punya tafsir lebih banyak. Kenapa juga tak tanya tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi? Yang ni lagi lah tak payah tanya. Kitab tafsir yang paling besar di dunia tuan-tuan. Tak ada tafsir yang sebesar Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa dia tanya tafsir Jalalain? Pasal tafsir Jalalain ni memang tafsir dia ringkas, seringkas-ringkasnya. Sehingga kadang-kadang kalau tengok perhati macam nak dekat sama antara Quran dengan tafsir Jalalain. Perkataan tafsir Jalalain dengan perkataan Al-Quran macam dekat-dekat sama. Itu yang dia tanya tafsir Jalalain tu. Kita tengok apa jawapan dia. Maka dijawabnya dengan bahawasanya adalah seseorang daripada ahli Yaman menuntut, ini dia, yakni membilang huruf Quran dan huruf tafsirnya, dan dibilangnya maka didapatnya sama banyak hingga kepada surah-surah bahagian dan daripada akhir Quran. Maka dapat tafsir banyak hurufnya, maka diketahui bahawa harus menanggung akan dia serta hadas atas kata ini. Wallahu alam. Begini tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, kata pengarang ni lah, seorang hamba Allah ni daripada Yaman. Mula-mula dia kira tafsir Jalalain tu, dia kira rajin sungguh, dia kira huruf dan perkataan Al-Quran dan tafsir Jalalain. Mula-mula dia kira dia dapat sama. Bila sama tak boleh sentuh. Bila sama banyak tak boleh sentuh. Sama bilangan huruf dan perkataan ni. Mula-mula dia, kali pertama dia kira sama. Kemudian dia buat kiraan yang kedua, yang melibatkan segala bab dan sebagainya. Dia kira kali kedua, maka didapati rupanya tulisan tafsir itu lebih banyak daripada tulisan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Maka kesimpulannya tafsir Jalalain kita boleh sentuh sekalipun kita tak ada wudu ataupun kita dalam keadaan hadas besar, boleh. Pasal huruf tafsir itu lebih banyak daripada huruf Al-Quran, boleh lah.
Kesimpulan dia apa? Kalau tafsir jalan lain pun boleh sentuh, tafsir lain lagi boleh sentuh. Pasal tafsir jalan lain adalah tafsir yang antara yang paling ringkas tuan-tuan. Yang paling ringkas yang ada. Dan mudah difahami. Baik tuan-tuan, kemudian wallahu alam. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi, adakah harus menghapuskan kitabul mu'azzam? Kitab mu'azzam ni Al-Quran lah, dengan air liur. Boleh tak kita padam tulisan ayat Quran guna air liur? Ataupun kita tulis Quran dekat kertas ataupun di plastik, kita nak buang padam tulisan tu guna air liur. Contohnya ada orang ambil pen, dia tulis ayat Quran di mamar lah contoh, ataupun piring. Kemudian dia nak padam, dia guna air liur dia padam. Soalan ni, adakah itu penghinaan sebab menggunakan air liur untuk memadam Al-Quran? Dan tuan-tuan kalau ingat dulu, ada orang jual air musaffa, air benda ni, yang dia bertulis Quran guna za'faran. Kemudian dia percelup dalam ayak, di piring celup dalam ayak, lepas tu minum, katanya boleh berubat. Wallahu alam tuan-tuan, saya pun tak pasti. Saya pernah belilah air dia, pernah lah beli. Tapi kalau tuan-tuan ambil Quran yang ada ni, tuan-tuan rendam dalam Quran pun, dalam ayak, ambil satu Quran ni rendam dalam ayak, boleh jadi juga dia akan luntur tulisan tu. Ala kulli hal tuan-tuan, sebaik-baiknya lah kita berubat ni, yang pertama ambil berubat seperti mana doktor sarankan. Tapi masa kita nak makan tu, kita baca lah sikit Fatihah ke selawat, betul tak? Dan hati kita tidak bergantung pada ubat, hati kita kebergantungan hanya pada Allah. Itu lebih baik. Tapi kalau siapa yang nak buat tulis Fatihah di atas pinggan ataupun apa, pinggan ataupun piring, direndam layak bagi hilang tulisan tu, harus, hukum dia harus, boleh saja. Cuma di sini kalau orang tu ditulis Quran di mamar ke, di plastik ke, dia nak padam guna air liur, boleh tak? Haram ke tak? Sama ada disampaikan air liur kepada kitabnya, kitabahnya ni tulisan lah, tulisannya, dengan tiada antara atau ada di antaranya harus atau haram. Apa hukum yang demikian itu? Senang kata, tulis ayat Quran kul huwallahu ahad lah contoh, dia tulis atas piring ataupun mamar yang licin kan, dia nak padam guna air liur, ataupun di papan apa, whiteboard kan, ada whiteboard. Kadang-kadang dia guna pen dia tu, pen yang kalau 500 tu boleh padam lah. Ni yang dia guna pen marker yang 70, 80 kan tak boleh padam, dia melekat 70, 80, dia tulis kat pen marker tu. Kalau 500 boleh padam. Tapi kalau 70, 80 lagi kurang, lagi tak boleh padam lah, cepat kering marker pen kan. Katakanlah dia nak padam di whiteboard tu, yang tulis surah Qul Huwallahu Ahad, dia nak padam pasal dia nak tulis benda lain pula, tak boleh nak padam, dia guna eliok dia, dia padam. Boleh ke tak boleh? Adakah itu satu dosa menggunakan eliu untuk memadam ayat Al-Quran? Baik tuan-tuan, kita tengok apa jawapan ni. Maka dijawabnya bahawasanya harus baginya demikian itu. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Harus tuan-tuan, harus memadam menggunakan air liur mutlak. Air demikian itu mutlakan ni secara mutlak, tak ada masalah, boleh. Atau haram, apa hukum yang demikian? Sekira-kira ada dikasatkan yang demikian, hendak menghapuskan kitabnya, dengan niat dia nak padam lah. Niat dia semata-mata nak padam, bukan niat dia tengok kat papan kenyataan ada apa, ada Qul Huwallahu Ahad, dia saja padam pasal dia meluat tengok. Contohnya lah, dia meluat tengok tulis Quran kat sini, yang itu berdosa walaupun guna air liur ni, ataupun diludah, betul kan, diludah. Kalau niat dia pasal dia tak suka, niat dia pasal dia saja menyampah, niat dia berdosa. Kalau ada niat sampai menghina, boleh jatuh kufur. Jadi kalau semata-mata nak padam, tak apa, semata-mata nak padam. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi daripada seorang perempuan yang jatuh setengah anaknya. Macam mana jatuh setengah ni?
Orang perempuan anak dia keluar separuh, dia nak bersalin, anak dia keluar separuh, tangan keluar ke, kepala keluar ke, kaki keluar ke, orang perempuan dia tak keluar habis, anak dia nak bersalin ni, anak dia keluar sikit. Dia sebut jatuh lah di sini, jatuh. Adakah binasa air wuduknya? Adakah wajib mandi atau tiada? Orang perempuan dia tengah mengandung, dia nak semayang, contohnya lah nak semayang, tengah mengandung nak semayang, tengah semayang keluar kepala anak dia, keluar daripada apa, keluar ke bawah daripada rahim, ataupun keluar tangan tu keluar, ataupun kaki. Adakah batal wudu ataupun wajib mandi? Kadang kita tahulah antara sebab mandi wajib ni banyak, antaranya haid, bersetubuh, nifas, antaranya lagi beranak. Kalau ada orang perempuan dia beranak tapi tak ada nifas, contohnya, walaupun mustahil lah tuan-tuan. Dia kata kalau ada orang perempuan dia beranak tapi tak ada nifas, disebabkan dia beranak dia wajib mandi. Tapi biasanya beranak tu ada kesalingan nifas lah. Orang dah beranak terus dengan nifas lah. Maka dijawabnya bahawasanya wajib wuduknya, tiada wajib mandi. Batal wuduk. Makna dia kalau orang perempuan tu keluar tengah dia nak semayang, keluar kepala anak dia kat bawah, batal wuduk dia. Ataupun keluar jari anak dia, keluar kaki ke, batal wuduk dia. Tapi tak wajib mandi. Kenapa tak balik mandi wajib? Sebab belum keluar semua. Belum keluar semua. Dia belum lagi dinamakan wiladah. Wiladah ni maksud dia melahirkan anak. Orang perempuan yang anak dia baru keluar sikit tak dinamakan melahirkan anak. Jadi wuduk dia batal. Cumanya tuan-tuan, dia belum lagi diwajibkan mandi sampailah keluar semua anak tu. Itu pun kalau lepas keluar anak tak ada nifas, wajiblah mandi. Tapi biasanya kalau keluar anak dia terus keluar darah, nifas. Bila nifas mana boleh mandi. Bersalahan beranak tamam sekaliannya, apabila ada kurang maka wajib mandi, tiada wudu. Tapi kalau keluar semua wajib mandi lah. Itu nak sebut tu, keluar semua, anak dia keluar, betul keluar semua, maka wajib dah dia mandi. Tidak ada wudu. Tiada wudu lah tuan-tuan, kena mandi dulu. Dah mandi baru boleh ambil wudu. Farak sebahagian disebut pada syarah Raud bagi Syekhul Islam Zakaria pada bab ihdas, katanya, dan jika yakin seseorang akan hadas dan taharah seperti ada keduanya daripadanya, kemudian daripada fajar, dan jahil ia akan yang dahulu daripada keduanya, maka jika ada ia padanya berhadas, maka sekarang ia suci kerana bosnya ia yakin kerana taharahnya, dengan syak ia pada kemudian hadasnya daripadanya. Berhenti di situ. Makna dia apa tuan-tuan? Dia nak beritahu macam ni, kalau kita yakin kita dalam keadaan suci, ni yang saya tengok terjemahan dia lah, tiba-tiba kita syak, aku ni kentut ke tak kentut? Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, tuan-tuan yakin tuan-tuan dah ambil air sembahyang di rumah, yakin, tiba-tiba dalam perjalanan nak mai ke masjid tu, bila sampai di masjid tuan-tuan syak, tadi tersentuh tak tangan isteri, ataupun tadi terkentut tak tadi masa nak masuk kereta, maka syak tuan-tuan tu tidak ada apa-apa, tuan-tuan dianggap masih berwuduk. Macam tu. Sebab tuan-tuan yakin tuan-tuan berwuduk. Contoh yang lain, kita pinjam duit kat kawan kita RM1,000, pinjam, kita yakin sungguh, dan kawan kita pula kata bayarlah bila mampu. Bila mampu, memang biasalah, pinjam senang, nak bayar malas tuan-tuan. Jadi kawan kata hang mampu bayar, kita pun duk tangguh dah 3-4 tahun. Kita duk fikir, aku dah bayar ke belum kat dia. Yang duk fikir bayar ke belum tak dikira, yang betulnya hang tak bayar lagi. Macam tu, pasal confirm dah kita pinjam, kita yakin kita pinjam, cuma kita tak pasti aku dah bayar ke belum. Yang tak pasti tu tak diguna pakai. Al-yaqin la yuzalu bisyak.
Yakin tak boleh dihilangkan dengan keraguan, syak. Kecuali lah tiba-tiba kita terbukti, oh betul ada ni, kita dapat buktikan syak kita tu. Wah, banyak dah, saksi dia ada. Tak apa lah. Tapi kalau sekadar syak, oh, tak boleh dilayan, tak boleh diguna pakai. Nah, itu yang dipanggil dalam kaedah dia, ataupun disebut juga sebagai istishabul asal, pegang pada asal dia, asal hukum. Nah, yang syak kemudian tak diguna pakai kecuali terbukti sahaja. Nah, sama juga kalau kita masuk bilik air, pergi tandas, buang air, dah buang air kita mandi, dah mandi apa semua, kita pun keluar, masa nak semayang fikir, aku ambil uduk ke tak ambil uduk. Kadang-kadang jadi juga lalu tu, tidak kan, ambil uduk ke tak ambil uduk tadi. Tapi yang pastinya kita memang pergi tandas, buang air lah. Tapi kita muskil, ambil uduk tak ambil uduk. Kena ambil uduk. Pasal apa? Yang pastinya kita memang dah pergi tandas, kita dah berhadas. Yang uduk tu tak pasti lagi, tidak. Jadi tak diguna pakai yang syak tu, mesti guna pakai yang yakin. Sama juga jadi tuan-tuan sembahyang isyak, tuan-tuan syak 3 ke 4, main syak 3 ke 4. Tak ada lah orang syak sembahyang isyak, ni rakaat ke-3 ke 4, ke rakaat ke-5 dah, ke rakaat ke-6 dah. Macam tu teruk sangat tuan-tuan. Biasanya orang syak 2 ya. Orang tak ada lah syak, ni rakaat ke-6 ke rakaat ke-3. Tak ada orang syak macam tu. Syak ni dia 2 ya. Jadi bila kita syak masa ke-4 tu kita syak, ni rakaat ke-3 ke rakaat ke-4. Tuan-tuan, antara 2 tu yang mana yang kita yakin? Kita duk syak ni rakaat ni dah 3 ke dah 4. Kita yakin yang mana? 3 ke 4? Yang pasti 3. Betul tuan-tuan? Yang 4 tu yang tak pasti tu. Yang 4 tu tak pasti, betul ke tak pasti? Betul yang 4 ni. Jadi disebabkan yang 4 ni tak pasti lagi tuan-tuan, kita kena ambil 3. Macam tu. Jadi tuan-tuan kena tambah lagi 1. Boleh lah. Ambil yang 3, tuan-tuan tambah lagi 1. Jadi tuan-tuan kena sembahyang, tak kira lah tuan-tuan, walaupun tuan-tuan dah 4 ataupun tuan-tuan baru 3, tak kira lah. Katakan tuan-tuan memang dah 4 dah pun, tapi tuan-tuan syak, disebabkan tuan-tuan syak, 4 tu tak diambil kira. 4 tak diambil kira. Tuan-tuan mesti ambil kira yang 3, pasal kita yakin yang 3. 4 tu kita tak yakin lagi, tak pasti lagi. Jadi kita mesti ambil yang yakin. Fal yakhtaril yaqin, ambil yakin. Baik, kemudian dan asal ketiadaannya, asalnya tak ada. Maksud dia kalau orang tu dia dalam keadaan dia apa? Dia berhadas, kemudian dia syak, aku ni dah ambil uduk ke belum? Kira yang syak ambil uduk ke belum tu kira tak ada. Pasal itu syak. Atau ada ia padanya bersuci, maka ia sekarang ia berhadas kerana bahawasanya ia yakin akan hadasnya, dan syak pada kemudian bersucinya daripadanya. Maknanya dia yang tadi saya sebut tu, vice versa. Vice versa ni maksud dia apa? Macam tadi lah, kalau tuan-tuan yakin tuan-tuan ada wudu, tiba-tiba tuan-tuan syak, kentut ke tak kentut tadi, dikira masih lagi berwudu. Sebab tuan-tuan yakin tuan-tuan dah ambil wudu. Kalau tuan-tuan yakin tuan-tuan dah berhadas, contohnya tuan-tuan yakin dah sentuh bini tuan-tuan tadi, cumanya tuan-tuan syak, aku ambil uduk ke belum tadi sebelum main masjid ni, yang tu kira tak ada uduk lagi. Boleh lah, macam tu. Kemudian dan asalnya ketiadaan ini, jika ada adatnya ia tajdid uduk baginya, dan jika tiada ada adat ia tajdid uduk, maka ia sekarang suci kerana bahawasanya zahirnya kemudian bersucinya itu daripada hadas
Dan jikalau tiada teringat bahwasanya adalah dahulu daripada keduanya bersuci ia atau berhadas, maka hendaklah diambil barang yang dahulu daripada keduanya. Barang yang dahulu, tuan-tuan, itu je nak bagi tahu. Kalau yang dahulunya adalah kita ni berhadas, itulah kita pegang. Kita yakin kita berhadas, kita pergi tandas tadi, cuma kita muskil dah ambil uduk ke belum. Kita tak ambil yang syak tu, kita ambil yang dahulu. Apa dia? Kita pergi tandas tadi, jadi kita belum beruduk. Ataupun kita dah yakin kita ambil uduk, tiba-tiba kita syak, aku main tadi ni sentuh bini aku tak? Yang sentuh bini tu tak dikira, dikira masih lagi beruduk. Dia kira yang mana yang terdahulu. Kemudian daripada barang yang kita sebut dahulu seperti barang di dalam kitab bahar, dan hasil bahwasanya jika ada ia waktu yang jatuh daripadanya kesamaran, hasil diambilnya dengan lawannya, atau ada ia genap gasal. Tu gasal, gasal ni maksud dia apa? Gasal ni maksud dia ganjil. Nah, gasal dengan atau ia genap, maka diambil padanya dengan umpamanya, serta kita iktibarkan pula ada terjadinya atau tiadanya intihar. Jadi tuan-tuan, gitulah saya sebut. Kesimpulan dia, ambil yang dahulu. Boleh dah? Ambil yang dahulu, bukan ambil yang syak. Istihabul asl nama dia. Kita pegang pada yang asal. Habis tuan-tuan. Sekarang kita masuk bab qada hajat dan istinja. Nah, faham tak tuan? No. Jadi saya minta maaf tuan. No. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Ya, sila. Baik tuan-tuan, soalan daripada Haji tanya, kita nak buka Quran kan. Jadi bila nak selak Quran tu, kadang-kadang licin. Kita ambil air sikit, betul tak? Supaya dia grip. Dah ada grip. Boleh ke tak boleh? Ada ustaz kata tak boleh. Jawapan dia, boleh seboleh-bolehnya. Itu jawapan dia. Bukan sekadar boleh, boleh seboleh-bolehnya. Kenapa saya kata boleh seboleh-bolehnya? Tadi baru kita sebut, dia hatta kalau dia nak padam pun boleh. Kan sebut tadi kan? Tadi dia sebut, jangan kata tadi nak pindah aja, nak buka aja. Tadi baru lepas, kalau ada satu tulisan Al-Quran di whiteboard, kita nak padam tak boleh, kena guna air. Air tak ada, helio kita ada, boleh. Sebut tadi kan, kita buah helio kita nak padam, boleh. Selagi mana niat dia untuk memadam, tak apa. Nah, niat padam pun boleh guna helio. Apatah lagi kita nak selak saja. Nah, boleh seboleh-bolehnya lah tuan-tuan. Yang tak bolehnya pasal apa? Tengok ada ayat Quran dekat di whiteboard, dia rasa rimah aku tengok Quran ni saja dia nak padam pakai helio, itu haram lah. Tapi kalau kita nak padam je lah whiteboard, nanti kita nak tulis yang ni pula, nanti kita nak tulis undian ni pula, nak tulis pesanan yang ni pula, boleh padam, tak ada masalah, sekalipun guna air liu. Dan air liu bukan najis, tuan-tuan. Air liu bukan najis. Tidak kita duk, mulut kita ni duk telan najis hatta rimau sekalipun. Air liu rimau bukan najis. Air liu rimau bukan najis. Bukan najis. Yang najis air liu anjing, betul tak? Rimau binatang buas sekalipun tak najis air liu dia. Kalau ada bekas rimau main jilat minum, air tu boleh ambil uduk lagi. Sebab air liur binatang buas bukan najis. Walaupun dia baru lepas makan dagingnya, baru je makan daging. Tadi rimau tu baru je bahan lembu, dia pergi minum air tu, tak najis juga. Dia dah masuk ke dalam, dia cerita lain. Dalam badan kita ni nak ikutkan, ada air kencing yang belum keluar, betul tak? Ada najis dalam badan kita, tapi boleh semayang sebab dia duduk di dalam. Sebab tu kalau ada orang yang termakan khinzir, babi-babi kan, dia termakan, dia dah makan dah, orang bagi tahu makan babi tadi, adakah dia wajib kumuk dengan ayat tanah?
ambil berui matilah dia tuan-tuan, nak berui dalam lidah. Tak perlu tuan-tuan. Orang yang termakan khinzir tak perlu pun dia ambil air tanah pergi tonyoh mulut dia. Jangan kena penyakit nanti, tak perlu. Benda dalam ni tak perlu pun. Nah. Jadi yang air liur ni boleh kata air liur semua tak najis kecuali air liur basi. Air liur basi najis ya. Air liur basi ni air liur. Kenapa air liur basi najis? Sebab bila kita baring, cecair dalam badan kita ni dia sekata. Betul tak? Kan kita baring, masa kita tidur, cecair dalam badan kita ni sekata. Kadang-kadang ada cecair daripada dalam perut keluar. Betul tak? Dia pergi ke kerangkung. Ciri-ciri air liur basi ni dia pekat dan dia sangat busuk lah. Kalau kena di bantal dan tilam, dia meninggalkan peta-peta dunia tuan-tuan. Air liur basi tu. Air liur biasa kalau kena di bantai dia takkan ada peta. Ni kalau peta daerah Krian, Meruk Matang, Selangor, air liur basi tu. Air liur basi wajib kita bersihkan. Sebab ada air liur basi ni hanya masa bila? Masa tidur malam saja. Masa tidur. Itu pun kalau tidur baring. Kalau tidur duduk meleleh air liur, itu juga bukan air liur basi. Orang tidur baring, tidur meleleh air liur, duduk, itu bukan air liur basi. Sebab dia daripada atas ni kan, daripada lidah kita ni memang dia keluar air liur. Kalau kering tuan-tuan nak cakap lagu mana? Betul tak? Lidah ni kalau bibir, dia tak boleh cakap kalau kering, pedih mulut kita, pecah bibir. Dia memang dia keluarkan air. Air yang dikeluarkan daripada rongga mulut ni, lidah apa semua ni, dia keluar apa? Daripada rongga ni, itu bukan najis. Najis ni air yang daripada dalam perut. Itu air liur basi. Jadi kalau lah waktu tengah malam kan, tengah malam kita tidur, air liur duduk tengah meleleh air basi, kita pakai air liur tu pi buat Quran lah, memang tak boleh lah, najis. Kita bagi kena Quran, tapi tak ada lah orang buat lagu tu kan. Boleh lah. Jadi jawapannya boleh seboleh-bolehnya, dan saya minta maaf saya dah terlajak masa. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متولا. وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.